salah satu perkara yang menyebabkan kita sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam kelebihan memakai siwak, begitu banyak ulama menulis kitab, menulis tentang kelebihan dan fadilat memakai siwak dan menunjukkan begitu besar di dalam keagungan memakai siwak. Dan di dalam memakai siwak dianjurkan, yang diajarkan oleh ulama untuk sentiasa mengambil waktu-waktu fadilat, yakni menggunakan siwak di dalam perkara-perkara yang baik, secara khusus seperti sebelum mengambil wudu, sebelum salat, sebelum masuk ke dalam rumah dan sebagainya. Dan Nabi SAW disebutkan dalam hadis, bila mana bangun daripada tidur akan menggunakan siwak dengan begitu banyak sekali menggunakan siwak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bahagian daripada adab menggunakan siwak, kerana ianya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitahu oleh ulama adalah jangan biasakan meletak siwak di bawah. Sentiasa meletakkan siwak itu di atas. Dengan itu, jika kita melihat ada orang yang letak di bawah, kita angkat, kerana ta'zim, memuliakan siwak yang merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu disebutkan sebuah kisah di kota Hadramaut, seorang ulama ataupun seorang munsif, seorang ketua, yang mana ketika itu dia keluar daripada rumahnya menunggang kuda, menaiki seekor kuda, maka di dalam perjalanan menuju kepada masjid untuk solat. Maka saat ingin pergi ke solat, sampai dia ke masjid, maka dia teringat bahawasanya dia lupa untuk membawa kayu sugi, untuk membawa siwak. Maka dia memberitahu kepada salah seorang yang sentiasa berkhidmat kepada dia untuk kembali ke rumahnya untuk mengambil siwak. Dan kata orang tersebut, kata ulama tersebut, aku ingin kau pulang untuk mengambil siwak, tetapi engkau naik kuda aku ini untuk pergi ambil siwak. Maka kata orang yang berkhidmat kepada beliau, wahai alim, buat apalah aku nak susah-susahkan diri pergi ke rumah dengan naik kuda? Boleh saja jalan kaki. Tetapi kata orang tersebut, ini adalah sunnah Nabi SAW. Maka kerana kemuliaan sunnah Nabi, kau naiklah kuda tersebut untuk pergi ambil sunnah baginda Rasulullah SAW. Dengan itu para ulama sentiasa mengagungkan sunnah Nabi SAW, sentiasa memuliakan sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan disebutkan di dalam kayu sugi, kerana di dalam istilah bahasa Arab siwak adalah maksudnya sesuatu yang kesat, sesuatu yang kasar, yakni apa saja yang kesat ataupun kasar itu dinamakan siwak. Maka yang kita faham adalah siwak selalunya kayu sugi, tetapi ini adalah yang paling afdal yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga disebutkan oleh ulama, yang pertama adalah siwak yang daripada kayu arak, yang seterusnya, yang kedua adalah daripada pelapah kurma, jadi dan nakhl, yang ketiga adalah daripada kayu pokok zaitun, dan yang seterusnya daripada kayu-kayu yang lain. Bahkan berus gigi kita pun boleh menjadi siwak. Kalau tak ada siwak langsung, berus gigi kita pun boleh. Bahkan ada ulama berkata, hatta kita pakai kain yang kesat seperti tisu pun boleh menjadi siwak. Jadi kata setengah ulama, ianya masih mendapat fadilat, kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, pahala. Kalaupun dia tak sempat nak pakai siwak yang ini, maka dia boleh pakai daripada apa yang disebutkan tadi. Sehingga jangan pernah dia meninggalkan perkara-perkara yang menjadi sebab mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir disebutkan oleh ulama sifat siwak itu sendiri. Kata ulama, dianjurkan untuk kalau nak beli siwak, jangan beli lebih panjang daripada satu jengkal, lebih daripada shibr. Ianya makruh. Setengah ulama kata makruh adalah lebih panjang daripada shibr, yakni satu jengkal seperti ini, ataupun lebih pendek. Jangan beli lebih pendek daripada 4 jari, yang diukur 4 jari. Kalau bawah daripada pendek daripada 4 jari, maka ianya tak baguslah. Jadi di antara kedua tadi. Dan daripada segi nipis ataupun tebalnya siwak ini, kata ulama adalah ikut kepada jari kelingking kita ni. Jangan terlalu kecil daripada jari kelingking kita, ataupun terlalu besar seperti ibu jari ibham. Jangan lebih besar daripada jari ibu ibham, jari kita, ataupun jangan lebih kecil daripada kelingking.
Itu salah satu yang dianjurkan oleh ulama. Semoga insya-Allah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita hidayah dan taufik untuk sentiasa mengagungkan sunnah baginda Rasulullah SAW, untuk sentiasa menjaga kebersihan demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sesempurna yang mungkin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.